yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri agar patuh bertakwa ibadah, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah Waalaikumsalam sama-sama warahmatullahi taala. kita buka perjumpaan kita pada malam ni dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Hanafiah, tenaga pengajar ataupun Ustaz yang akan membacakan, menyambung pengajian talaki kitab online bersama Don Buluh Gading yang dianjurkan khas daripada Doa Don Buluh Gading, Aimik Don Buluh Gading dan Pertubuhan Gabungan Ulama Pertubuhan Gabungan Ilmuwan Terengganu. Dan terima kasih juga ke atas sumbangan untuk kerja-kerja dakwah dan kelas pengajian agama yang disumbangkan ke RHB Bank yang bernombor 21306160031429 dan teruskan menyumbang. InsyaAllah kita boleh memperbanyakkan lagi program-program talaki kitab online, program-program dakwah Islam di media sosial kita. Dan seterusnya kita minta juga kepada semua yang hadir pada malam ni untuk sama-sama kongsikan pautan siaran langsung kita, kelas talaki kitab online bersama Da'i Don Buluh Gading ini untuk dikongsikan di seluruh platform media sosial, sama ada WhatsApp, Facebook
dan platform-platform lain. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Bu Usamah untuk menyambung bacaan kitab Minhajut Talibin kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz saudara pengurusi majlis, pihak penganjur, seterusnya pentalaki kitab yang mengikuti pengajian kitab secara live Minhajul Talibin, Anjurang, Dung Bulu Gading, Doa, Aimi, Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sekarang ni dalam perbincangan berkenaan dengan sembahyang. Dalam bab sembahyang, antara perkara yang telah kita bincangkan sebelum daripada ni adalah berkenaan dengan waktu sembahyang. Lepas tu ada setelah daripada Imam Nawawi membincangkan berkenaan dengan waktu sembahyang, ada suatu benda yang disebut oleh Imam Nawawi, yang mana perkara ini tidak disebut di dalam kitab Al-Muharrar, tapi disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Qultu, berkata oleh aku, yakni Imam Nawawi, yukrahu tasmiyatul maghribi isya'ah. Makruh menamakan maghrib sebagai isya'. Jadi sembahyang maghrib, isya'. Jadi sembahyang maghrib, kalau kita pergi panggil sembahyang isya', maka hukum dia makruh. Ini apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Namun, di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, dia kata sunat jangan panggil maghrib isya'. Tapi kalau panggil sekalipun tidaklah sampai kepada makruh. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin berpandangan hukum dia adalah makruh. Maka makruh ni maksudnya dilarang lah. Kita tak panggil, tapi orang Arab lah. Sebab bahasa dia kan, orang Arab. Jadi kita tak panggil sembahyang maghrib isya'. Tetapi ada sebahagian daripada orang Arab Badui, dia panggil sembahyang maghrib sebagai isya'. Maka hukum dia adalah makruh. Okey, sebab mana makruh? Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghrib. Jangan kamu dikalahkan oleh orang-orang Arab Badui di atas nama sembahyang kamu maghrib. Kamu jangan sampai kalah kepada orang Arab Badui. Rasulullah khabar kepada sahabat ni, jangan orang Arab Badui itu mengatasi kamu di atas nama sembahyang kamu yang pada asalnya sembahyang maghrib. Sebab sembahyang maghrib itu orang Arab Badui kata lagu mana, wa taqulu al-a'rabu hiya al-isya'. Orang Arab Badui kata sembahyang maghrib itu isya'. Jadi Rasul larang. Jangan sampai ke mu dikalahi oleh orang Arab Badui, mu terikut-terikut dengan apa yang diucapkan oleh orang Arab Badui. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, wal isya'i atamah, ataf pada al-maghrib. Makruh juga menamakan sembahyang isya' sebagai atamah. Makruh sembahyang isya' menamakan isya' sebagai atamah. Baik. Jadi
Kalau sembahyang maghrib makruh kita panggil isyak sebab ada larangan. Dan sembahyang isyak makruh kita panggil atamah. Okey, boleh faham. Dia atamah ni asal maknanya bersangatan gelap. Bersangatan gelap. Okey, itu makna atamah. Sebab dia makruh panggil isyak atamah. Kita tak panggil, orang Arab panggil. Sebab hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya kata Rasulullah, la taghlibannakumul a'rabu 'ala ismi salatikum innaha al-'isya wa hum yu'timuna bil ibil. Mu jangan dikalahkan oleh orang Arab Badui di atas nama sembahyang kamu. Sesungguhnya sembahyang kamu ini adalah isyak. Tetapi mereka itu, yakni orang Arab Badui, benda memerah susu unta ketika bersangatan gelap. Akhirnya sembahyang isyak dipanggil nama atamah. Itu je lah. Maka oleh kerana Rasul larang, maka tidak bolehlah panggil atamah untuk sembahyang isyak. Tapi masalahnya di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma fi as-subhi wal 'atamah." Sekiranya kamu mengetahui kelebihan yang ada pada sembahyang subuh dan sembahyang atamah. Begitu dia Rasul sebut. Sembahyang atamah maksud sembahyang dia. Sembahyang isyak. Nescaya orang-orang munafik akan datang untuk sembahyang. Kedua sembahyang ini dalam keadaan merangkak. Kalau dia mengetahui kelebihan. Tapi orang ni tak tahu kelebihan. Tak tahu kelebihan. Akhirnya, sebab headset, tak boleh nak mari surah, nak mari masjid ke headset dia. Tapi kalau mu tahu kelebihan yang ada pada sembahyang subuh dan sembahyang atamah, maka sanggup mari walaupun dalam keadaan merangkak. Ke tidak merangkak. Tak orang nak bangun dah. Ngakak. Gi juga. Gada. Tak orang nak bangun, ngakak gi juga. Nak begok ni, tapi tak orang nak bangun, ngakak gi bilik air. Sampai tahap tu. Sebab memang diperlukan. Begitu juga keadaan bagi orang yang mengetahui kelebihan sembahyang subuh dan sembahyang atamah. Faham? Jadi dalam hadis ni Rasul sebut perkataan atamah. Tapi dalam hadis yang sebelum ni Rasul larang. Faham? Maka kata ulama, yang Rasul sebut atamah di sini adalah kerana yang pertamanya Rasulullah guna perkataan ni untuk dikhitabkan kepada orang yang tidak mengetahui isyak. Khitab kepada orang yang tidak mengetahui isyak. Golongan badui, yang golongan munafik dari kalangan badui, sebagai contoh kan. Dia mengetahui atamah. Jadi sesuai untuk khitabkan perkataan ni kepada mereka, guna istilah yang digunakan oleh mereka. Satu. Yang pertama. Yang keduanya, Rasul guna perkataan atamah memberi isyarat bahawasanya penggunaan atamah hukum dia adalah harus. Yang mana Rasul larang tu bukanlah larang haram tapi larang makruh. Dipanggil harus serta makruh. Jelas tak? Okey, habis. Begitu juga wan naumu qablaha, dan makruh tidur sebelum daripada isyak. Sebelum daripada isyak maksudnya sebelum daripada mengerjakan sembahyang isyak. Sebelum daripada mengerjakan sembahyang isyak, tiba-tiba dia tidur. Lepas daripada masuk waktu isyak, berarti molek. Lepas daripada masuk waktu isyak, dak sembahyang isyak lagi, tiba-tiba dia tidur. Maka hukum dia makruh. Kalau nak tidur kena benda? Kena sembahyang isyak dulu. Sebab benda makruh. Sebab dibimbangi tidur saat itu berkekalan rapat subuh. Akhirnya pas mana sembahyang isyak tak tahu. Sebab tu hukum dia makruh. Sebab dibimbangi. Okey, boleh faham kan? Baik. Tetapi
Katanya wal hadithu ba'daha illa fi khair. Dan bercakap selepas daripada isyak hukum dia makruh. Rasul larang. Rasul sallallahu alaihi wasallam larang bercakap selepas daripada isyak. Sebab itulah kena ingat lepas daripada isyak jangan cakap-cakap lagi yang duduk sembang-sembang, duduk buat, tak ada dah, hukum dia makruh. Sebab tu kadang-kadang kita fikir apa aku jadi malah sangat ni buat ibadat. Rupa-rupanya banyak kita buat benda makruh tanpa kita sedari. Duk buah. Terus malah baru dia tidur. Kalau baca Quran, baca kitab. Waktu lain. Bercakap selepas daripada isyak hukum dia makruh. Sebab Rasulullah larang. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana Nabi SAW larang. Baik. Rasulullah tidak suka cakap selepas daripada isyak. Lepas daripada isyak, tidur. Cakap apa dia? Illa fi khair. Melainkan pada kebaikan. Kebaikan tak ada masalah. Faham? Ngajar. Itu kebaikan. Buah kosong hukum dia adalah makruh. Sembang kosong hukum dia adalah makruh. Boleh faham? Cuma dalam beberapa perkara dikecualikan. Sebagai contoh, benda bergurau senda dengan isteri. Itu dikecualikan. Itu tidak masuk dalam hukum makruh. Jadi nikah malam fahisyak mayasyak, mu tengok aku tengok mu. Boleh senyap. Itu. Faham? Sebab benda takut makruh. Tak. Suami isteri dimaafkan. Begitu juga melayang tetamu. Waktu dimaafkan. Maksudnya tidak makruh kalau melayang tetamu tidak makruh. Illa fi khair, melainkan pada kebaikan. Wallahu a'lam. Katanya wa yusannu ta'jilu as-salati li awwal al-waqt. Dia kalau benda yang baik tak ada masalah. Masalah cakap lepas isyak benda yang baik dan penuh dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi yang mana daripada Imran bin Husain, kata Imran bin Husain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna 'ammata laylihi an Bani Israil. Rasulullah menceritakan kepada kami 'ammata layl, sepanjang malamnya tentang Bani Israil. Sikit aja tidur. Banyak mana panjang pada malam tu. Kalau kita kok cakap kita sampai ke rapat subuh. Cakap kita. Benda cerita tentang Bani Israil. Untuk mengambil pengajaran daripada apa hak yang dilakukan, yang dibuat oleh puak Bani Israil. Itulah. Tapi ada tak? Kalau hak budak-budak hak duk pondok, hak yang jenis berahi, ilmu-ilmu hak pelik-pelik, duk cakap alam jabarut, alam malaku. Sampai pukul 2 pagi. Subuh dah tahu paham ni. Tu masuk alacor ni. Dah subuh dah tahu mana lacor. Faham? Boleh cakap alam jabarut, alam malaku, ada mai alam ni alam rendah-rendah, alam tinggi tu. Oh, 2-3 pagi duk cakap. Subuh dah tahu mana duk alacor. Okey. Seterusnya ala taik kambing. Katanya wa yusannu ta'jilu as-salati li awwalil waqt. Dan disunatkan menyegerakan sembahyang bagi awal waktu. Maksudnya pada awal waktu. Masuknya waktu terus sembahyang. Maksudnya awal waktu ni adalah apabila bunyi je bang, apabila bang je, maka terus kita sibukkan diri untuk bersiap-siap untuk sembahyang. Faham? Bukan. Orang bang tu kalau nak pergi masjid kena pereh sampai ke 180. Masuk orang kampung nambung beng-beng. Macam tu. Tidak lah gitu. Disunatkan ta'jilus salah li awalil waqt, pada awal waktu. Maksudnya masuknya waktu kita telah bersiap
diri, menyibukkan diri untuk mengerjakan sembahyang. Hak tu hak yang disunatkan. Baik. Wa fi qaulin, dan pada satu pandangan, ta'khirul isya'i afdal. Melewatkan sembahyang isya' adalah lebih afdal. Kerana dia melewatkan isya' lebih afdal? Kerana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isya' ila thuluthil lail atau kama qala. Andai kata aku tidak menyusahkan kepada umatku, nescaya aku mewajibkan kepada mereka untuk melewatkan isyak sehingga kepada 1/3 malam. Jadi oleh kerana Rasulullah kabur lagu tu, maka sebahagian ulama kata lagu mana lebih afdal sembahyang isyak ditakhirkan sehingga 1/3 malam. Dan ni kalau tempat kita 1/3 malam lebih kurang dalam pukul 10:30. Itu pandangan sebahagian daripada ulama. Manakala pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang isyak juga dituntut kita buat pada awal waktu. Kerana melihat kebanyakan perbuatan Rasulullah melakukan sembahyang isyak pada awal waktu. Jarang-jarang Rasulullah melewatkan sembahyang isyak. Tapi kebanyakannya Rasulullah sembahyang pada awal waktu. Maka kerana melihat kepada kebanyakan perbuatan Rasulullah, sebab itulah lebih afdal sembahyang isyak pada awal waktu. Wa yusannu al-ibradu bil-dhuhri fi shiddatil har. Dan disunatkan ibrad, menyejukkan bil-dhuhri dengan sembahyang zuhur fi shiddatil har, pada bersangatan panas. Jadi ketika bersangatan panas, maka hak yang paling comelnya, hak yang disunatkan adalah kita melewatkan sembahyang zuhur. Sehingga ibrad ni jadi sejuk sikit. Maksud dia sejuk, kalau orang nak pergi masjid jalan kaki saat itu ada dah teduhan-teduhan hak yang dia boleh lalu di bawah teduhan tersebut. Sebab zuhur dia masuk lepas daripada matahari gelincir. Matahari kat atas kepala dia. Jadi teduhan tak ada. Okey, boleh faham? Tambah-tambah di negara Arab. Negara Arab tak macam negara kita. Kita hak duduk dalam hutang ni, tak apalah teduh. Duduk situ teduh, duduk sini teduh kan. Duduk dalam hutang hutang rimba. Orang duduk kawasan bandar, nak cari mana teduh. Tak ada teduh. Tapi kalau kawasan Binjai tu kecil sama sini je, lebih kurang tu je. Jadi tak ada teduh, panas. Jadi bila ada teduh, apabila matahari benda jauh dah daripada pertengahan langit kan, bayang pun banyak dah, baru ada teduh. Boleh tupang benda teduhan rumah-rumah orang, dinding-dinding. Jelas tak? Itu mana al-ibrad. Sunat ibrad bil-dhuhri fi shiddatil har. Sebab Rasulullah sungguh lagu tu dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan begitu juga dalam oleh Imam Muslim, yang mana kata Nabi SAW, abridu idza ishtadda al-har fa abridu bis salati. Apabila bersangatan panas, maka hendaklah kamu biarkan sejuk dulu untuk melakukan sembahyang. Dalam riwayat Imam Bukhari ada, ataupun dalam satu riwayat menyebut, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya bersangatan panas adalah daripada haba neraka Jahannam. Baik. Kat kita ni tak panas je. Kat kita panas tak? Tak. Bukan panas kat kita ni. Tak. Cuma di masalah ibrad bil zuhur bagi orang yang sembahyang berjemaah di masjid. Mana kalau orang sembahyang seorang diri di rumah, dia tidak kena pun panas, maka tak kena awal waktu. Sama juga orang yang telah berhimpun di masjid ketika masuk waktu. Kita boleh faham. Berhimpun dah, jemaah tu berhimpun dah di masjid pada awal waktu. Tak perlu dah berjalan di bawah kepanasan. Panas terik matahari. Tidak perlu dah. Maka sunat dia sembahyang pada awal waktu. Jadi, dia masalah sunat ibrad hanya khusus untuk sembahyang zuhur, tidak untuk sembahyang Jumaat.
Sembahyang Jumaat tidak disunatkan melewatkan sembahyang Jumaat. Bukan diawalkan sembahyang Jumaat pada awal waktu. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat daripada Salamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana kata Salamah, kunna nujammi'u ma'a Rasulillah idza zalatis syams. Kami sentiasa membuat Jumaat bersama dengan Rasulullah apabila gelincir matahari. Baik. Katanya, wal asahhu ikhtisasuhu bi baladin har, dan pandangan hak yang lebih sahih, al asah kita ada dulu apa istilah al asah. Tertentunya al ibrad bil zuhur bi baladin har, di negeri yang panas. Negeri hak yang sejuk seperti negara Syam, maka tidak disunatkan ibrad. Wa jama'ati masjidin, dan jemaah masjid yaqsidunaha min bu'lin, yang qasak mereka itu, yang tuju mereka itu akan masjid daripada jauh. Faham lagi ya? Jemaah satu masjid yang dia pergi ke masjid daripada jauh. Jadi kalau duduk dalam masjid dah, sunat ada di ibrad? Tak sunat. Kau dekat peh je, lakau siapa lalu masjid? Berjirang dengan masjid. Tapi masalah yang berjirang dengan masjid jadi payah nak angkat kaki di masjid. Gitu pula. Katanya, seterusnya, wa man waqa'a ba'du salatihi fil waqti fal asahhu annahu in waqa'a rak'atun fal jami'u ada wa illa faqada. Barang siapa yang waqa'a ba'du salatihi, yang jatuhlah sebahagian daripada sembahyangnya fil waqti, dalam waktu. Sebahagian daripada sembahyangnya jatuh dalam waktu. Okey, jadi bermakna sebahagian yang lain jatuh di luar waktu. Jadi sembahyang lewat dah. Sebahagian sembahyang jatuh dalam waktu, sebahagian sembahyang yang lain jatuh di luar waktu. Fal asahhu annahu in waqa'a rak'atun fal jami'u ada. Qaul asah annahu, bahawasanya jika jatuh satu rakaat dalam waktu, maka kesemuanya adalah ada, tunai. Kalau satu rakaat dalam waktu, hak 3 rakaat lagi di luar waktu, jatuh tunai ke qada tak? Tunai. Kalau dah endang satu rakaat dalam waktu, barulah kira benda qada. Cuma sembahyang tunai tidak disyaratkan niat tunai, sembahyang qada tidak disyaratkan niat qada. Jelas tak? Jelas Baik. Jadi kalau jatuh satu rakaat dalam waktu, maka semuanya dianggap tunai. Wa illa faqada, dan jika tidak begitu, jika tidak begitu dengan maksud tak sampai satu rakaat duduk dalam waktu, maka sembahyang tu dijatuh sebagai benda, sebagai qada. Dosa ke tak dosa ni, hak ni nombor 2. Kita tak bincang masalah dosa ke tak dosa. Yang masalah pertama ke masalah kedua, kita tidak bincang dosa ke tak dosa. Kalau satu rakaat jatuh dalam waktu, dikira tunai. Kalau tak sampai satu rakaat dalam waktu, dikira qada. Sembahyang zuhur lewat sembahyang zuhur. Sebab ada beki mutu. Ada beki mutu lewat sembahyang zuhur. Satu rakaat dalam waktu, 3 rakaat luar waktu, maka zuhur tu dikirakan tunai. Tapi kalau tak sampai satu rakaat dalam waktu, maka dikirakan qada. Dan perbuatan tersebut dosa ke tak? Tengok. Kalau sekiranya atas kerana kecuaian dia sehingga berlaku perkara tersebut, maka berdosa. Walaupun tunai. Sebab dia tidak boleh, haram kita melewatkan sembahyang sehingga tidak dapat diselesaikan kesemua sembahyang dalam waktu. Okey, boleh faham? Cuma jatuh tunai qada tu yang kita nak bincang.
Namun daripada sudut dosa, dosa kalau ada kecuaian. Kalau tak ada kecuaian, dosa ke tak? Tidak teringat, dosa ke tak? Tidur, dosa ke tak? Tak. Nampak kan? Dosa kalau ketika ada kecuaian. Kalau tak ada kecuaian, maka tidak berdosa. Jelas tak? Sehingga kan kalau usah kata tak sampai 1 rakaat dalam waktu. Bahkan habis waktu baru sedar, baru bangun tidur. Tapi bukan ada kecuaian daripada dia, tak ada kecuaian daripada dia. Maka tak dosa. Jangan ada kecuaian. Katanya wa man jahilal waqta ijtahada biwirdin wa nahwi. Fa in tayaqqana salatahu qabla al-waqti qada fil adhhar wa illa fala. Barang siapa yang jahil ia akan waktu. Ia tak tahu waktu masuk ke lagi. Nak tengok matahari tak nampak. Hujan lebat. Faham? Ataupun dia dikurung dalam penjara. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Jadi tak tahu masuk waktu ke tak lagi. Maka ijtihada, dia kena berijtihad. Berijtihad dia kena sedaya upaya berfikir masuk lagi waktu dengan dicarikan sandaran-sandaran suatu perkara yang tertentu. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, wirid dia. Dia biasanya lepas daripada, kalau contoh kita kata maghrib, asar dengan maghrib dekat sikit kan. Biasanya lepas daripada dia sembahyang asar, tadi sembahyang asar tengok molek lah waktu. Sembahyang asar biasanya dia baca Quran 4 juzuk, masuk maghrib. Ini cukup dah 4 juzuk masuk maghrib Kita panggil ijtihad dengan wirid Al-Quran. Sebagai contoh. Faham? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi, dan seumpama wirid. Seumpama wirid ini, sebagai contoh, seumpama wirid adalah pekerjaan. Biasa kalau lepas daripada sembahyang asar, habis siap pergi makan kambing, masuk garik dah. Ni habis dah siap masuk pergi makan kambing. Masuk garik lah. Itu dipanggil dia dengan pekerjaan. Faham? Ni pula, biasa lepas sembahyang asar, yang main game ni sampai stake berapa? Stake dah. Betul tak stake dia? Betul? Masuklah maghrib. Ni stake 7 Stake ke panggil dia? Ada erti. Level. Orang biasa lah. Kita dah erti. Kita dah biasa main game. Masa kecil-kecil minat kok. Ada minat, bukan tak ada minat. Tapi tak dilayang. Benda yang tidak berfaedah tak dilayang. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara ciri elok Islam seorang, dia kena tinggal benda yang tidak memberi manfaat dan faedah kepada akhirat ni dan kepada dunia ni. Jadi sia-sia habis masa gitu je. Duduk main game dong. Panjang mampu main pula. Contoh. Baik. Tapi dia jadikan tu sebagai pedoman. Okey, tak apa. Boleh sembahyang. Bukan sembahyang game. Contoh je. Katanya fa in tayaqqana salatahu qabla al-waqti. Okey, kalau dia berijtihad dengan wirid ke dengan benda lain, dia ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hakikatnya memang betul dalam waktu. Faham lagi? Yang keduanya, setelah hakikatnya lah dah masuk lagi waktu sembahyang dah. Yang ketiganya, hakikatnya habis waktu dah baru sembahyang. Faham? Berapa dah? 3. Yang keempat ada lagi. Lepas pada sembahyang tak jelas. Faham tak lagi? Dah jelas dalam waktu ke, luar waktu hakikatnya, ataupun memang betul dah ke, tak tahu.
Okay, boleh faham. Kalau lepas daripada semayang selesai, dah jelas. Tapi mengikut ijtihad dia, begitulah. Tapi dah jelas lah, hakikat dah tahu apa ni. Maka selesai. Faham? Yang kedua, kalau hakikat memang betul dalam waktu. Lepas tu, oh betul dalam waktu sungguh aku semayang. Okey, jelas kok. Okey selesai. Faham? Jelas tak? Berapa dah? 2. Yang ketiga, faham semayang? Lah, habis dah waktu. Maka jatuh qadha. Semayang dia. Perlu dia semayang mula tak? Tak dah. Yang keempat ni benda. Tiba-tiba, dia semayang sebelum daripada masuk waktu. Semayang dah belum masuk waktu. Maka apabila masuk waktu, dia sedar lepas daripada masuk waktu, maka kena semayang mula dalam waktu. Kalau dia sedar lepas daripada waktu, dah. Bahawa hak yang dibayar saat ni sebenarnya adalah sebelum daripada masuk waktu. Dia ijtihad, masuk dah zuhur. Faham? Dia pun bayar. Tiba-tiba, dia tengok jam, ataupun jumpa dah jam, dia tanya orang pula. Orang bawa jam. Tahu je tu, tengok matahari. Saat ni matahari hujan lebat. Tengoklah, ada gicil lagi. Kita siap nangis dah dalam bayar fardu saat ni. Khusyuk sangat. Sebelum daripada masuk waktu. Maka wajib kena qadha balik. Kalau lepas daripada masuk waktu baru sedar. Kalau dalam waktu baru sedar, waktu kena ulang balik sembahyang. Maksudnya kena bayang ulang. Bayang tadi tak jadi. Okay, boleh faham? Wa illa falah. Dan jika tidak begitu, maka tidak ada qadha atasnya. Kalau tidak begitu. Sama ada tak jelas langsung hakikat bagaimana. Ataupun memang hakikatnya sembahyang dalam waktu. Ataupun hakikatnya sembahyang selepas daripada waktu. Tak perlu qadha benda. Jadi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi wa yubadiru bil faid, dan bersegeralah ia dengan sembahyang yang luput. Sembahyang yang luput ni sembahyang yang tertinggal. Kita sembahyang fardu, kalau orang tu tertinggal sembahyang fardu, maka sembahyang fardu yang ditinggal tu dinamakan sembahyang faid. Sebut molek faid, jangan tukar fa kepada ta. Faid. Sebut molek. Wa yubadiru bil faid. Anda suka sebut molek tu kan ni. Sebenarnya bahasa Arab ni biar kita sebut secara jelas. Tu tujuan. Tu kofar kepada ta tu nak berguna aje. Jadi kita kena sebut secara biar jelas. Jelas dengar huruf-huruf Arab saat ni tu. Ni bahasa Arab, orang Arab buat dengar pun tak faham. Cakap amdi. Kita orang Melayu kata cakap Arab, orang Arab dengar tahu cakap amdi. Biar jelas selesai huruf tu. Wa yubadiru bil faid, dan bersegeralah ia dengan sembahyang yang luput, sembahyang yang tertinggal. Dia sembahyang yang faid ni mungkin sembahyang tu sembahyang fardu, mungkin sembahyang sunat. Faham? Sembahyang sunat tertentu sudah kita qadha. Manakala sembahyang fardu hak yang tertinggal, hak yang ditinggalkan dengan sengaja ke, terlupa ke, kerana tertidur ke, wajib dia kena qadha. Cuma bersegera qadha sembahyang sunat ni kadang-kadang bersegera qadha sembahyang sunat. Bersegera qadha sembahyang fardu hak yang ditinggalkan itu kadang-kadang hukum dia sunat, kadang-kadang hukum dia wajib. Bila kau sunat bersegera qadha sembahyang hak yang luput, hak yang tertinggal, kalau sekiranya dia tertinggal sembahyang tersebut dengan ada keuzuran. Keuzuran dua je, terlupa dengan tidur. Kalau dia tinggal sembahyang tersebut kerana terlupa ataupun tertidur, maka dipanggil dia ada keuzuran. Wajib dia qadha, sepakat ulama kata wajib dia qadha. Cuma bersegera dalam qadha bukan wajib, hukum dia adalah sunat. Tetapi kalau sembahyang itu tertinggal kerana tidak ada keuzuran, iaitu kerana sengaja tak sembahyang. Sengaja tak sembahyang.
maka wajib dia kena qada dan wajib dia bersegera qada. Wajib dia kena bersegera qada. Faham? Dah banyak dah apa? Banyak-banyak lah. Allah nyaknya ke dia, nyaknya tekah mu nak bayar. Dah tekah mu tinggal dah nyaknya. Faham tak? Sebab dia jadi gitu sebab mu. Dah masa mu tinggal saat ni tu mu ada akal ke tak? Ada akal. Mu balik ke tak? Dah balik. Padam mikir. Dah mu tinggal. Mu tahu ke wajib? Faham tak lagi? Silap mu. Faham? Jangan duk dapat, banyak aku kena bayar hutang. Mu kena fikir. Hak yang mu dah ambil piti orang tu, mu hutang. Banyak nyanyi. Ambil banyak orang nak bayar. Dah kan awak hutang. Ya dah tapi banyak orang nak bayar. Banyak mana? 10,000 nak bayar. Dah awak hutang. Yelah saya hutang 10,000 lah. Sebab saya hutang 10 sehari. Awak jangan tengok hak banyak ni. Awak tengok awak berhutang. Faham? Awak berhutang. Dan masa masuk waktu dulu apa awak nak bayar, awak dah kan awak gila. Awak nak mikir makan awak boleh takkan benda bayar tak boleh. Okey boleh faham. Awak punci awak gitu. Okey. Jadi wajib dia kena qada dan wajib dia kena qada dengan segera. Apabila kata wajib kena qada dengan segera, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dia buat perkara-perkara yang lain selain daripada benda yang wajib. Mesti dia kena menghabiskan waktu. Berarti molek, dia mesti kena menghabiskan waktu dengan qada sembahyang tersebut. Orang hak yang isah, umur 50 baru isah. Start daripada 15 sampai ke 50 dak sembahyang langsung. Sebagai contoh, 50 baru isah, maka wajib dia kena qada dengan segera. Dak qada dengan segera berdosa. Sebab dia tinggal sembahyang tersebut tanpa sebarang keuzuran. Kena qada, segera qada. Dan dia tidak boleh buat benda hak lain, mesti kena habiskan masa waktu untuk qada. Tapi sebenarnya kalau orang betul-betul isaf, dia akan buat. Sebab dia nyesal dah kan. Melainkan orang yang tak betul, tak apa nak betul isaf. Mung tahu dah mung salah. Mung baiki balik lah. Banyak biar. Dah mudah isah molek gitu. Betul tak gitu? Orang yang isah sungguh ni, dia akan tinggal belaka benda yang dia buat salah dulu. Betul tak? Orang betul-betul isah. Okey. Jadi, mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib dia kena qada dengan segera. Maka tidak boleh dia sibukkan melakukan perkara yang lain, bahkan mesti dia kena qada. Nak main game haram. Pada asalnya dah ada masalah main game, jadi haram. Main futsal haram. Kabak bukit haram. Main basikal haram. Mana pula main basikal haram? Nak pergi bawa kereta bersih-bersih, tengok makan angin haram. Pergi berenang haram. Mana jadi haram belaka? Sebab apa dah kan? Mu kena mesti memenuhkan waktumu dengan qada sembahyang. Jadi kalau buat benda lain menyebabkan benda yang wajib mu tertinggal, jadi haram benda lain. Itu maksud dia. Aku boleh faham kan? Dan boleh buat benda lain kalau benda lain tu wajib juga. Nafkah wajib. Sebab kita nak makan, kita nak uyan, nak nafkah, nak bini. Tak kan anak bini kita nak makan pasir. Kalau boleh makan pasir tak apa. Makan pasir, kenyang. Mana boleh makan pasir. Jadi kena kerja. Jadi hak tu tak apa. Benda hak wajib je boleh. Sebab itulah kita dengar orang ni, kita biasa dengar orang ni. Orang hak yang ada sembahyang qada, haram sembahyang sunat. Biasa dengar kan? Tapi sebenarnya perkataan tersebut kita kena hurai lagi. Bukan haram sembahyang sunat aja. Kenapa awak nak sembahyang sunat tau? Sebab saya ada sembahyang qada, sebab tu nak sembahyang sunat. Mu tak faham tau. Kenapa awak nak sembahyang sunat? Sebab saya ada qada lagi. Tak faham tu. Bukan maksud gitu. Dia bukan masalah sembahyang sunat saja. Mu kena mengisikan waktumu dengan qada. Dia kalau duduk saja pun sama kau. Faham tak lagi? Bukan hanya sembahyang sunat je. Sembahyang sunat pun haram. Pelik sembahyang sunat haram. Ya,
Sebab mu sekarang ni wajib mu kena sembahyang fardu. Faham tak lagi? Mu sembahyang sunat nak dia. Nak pahala. Mu tahu tak qada tu wajib. Hak wajib dengan hak sunat mana lebih besar? Hak wajib. Jadi kalau mu fikir nak ke pahala, mu tidak akan pertikaikan tentang qada sembahyang wajib walaupun mu terpaksa kena abaikan sembahyang sunat. Kerana dia? Kerana sembahyang wajib adalah lebih besar pahala berbanding dengan sembahyang sunat. Okey, dia faham? Hak di hukum asal. Kita kena urang asal dulu. Di pandangan muktamad tapi hak masalah ada orang kita tidak sembahyang sunat sebab dia sebab aku ada qada lagi hak dulu-dulu dak qada. Sebab qada sikit orang kata dia sembahyang sunat jadi tak sembahyang sunat duk saja. Allah dak faham. Kan bodoh kan bukan hanya sembahyang sunat. Semua benda hak yang bukan wajib nak lewat belaka. Dia apa? Sebab mu wajib kena segera qada. Jelas tak? Nak main TikTok ke? Tak boleh dah. Nak buat live Facebook ke? Tak boleh. Faham? Tak boleh. Sebab wajib mu kena segerakan qada sembahyang tersebut. Ni pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada pandangan yang kedua. Dalam mazhab Imam Syafi'i walaupun bukan pandangan mu'tamad. Yang mana tidak wajib bersegera. Yang penting qada. Tidak wajib bersegera untuk sembahyang yang ditinggalkan tanpa sebarang keuzuran. Okey, boleh faham? Maka tidak menjadi masalah bagi orang hak yang kita tengok imam ni tak apa nak kuat mana. Tembang suruh buat lalu rebah nampak bunyi je isah. Bunyi je isah. Isah dah. Tapi isah gitu Isah tak kemah. Tekau sibuk benda lain, tinggal agak bayang. Faham lagi? Isah tak kemah orang panggil. Taubat tak nasuha mana? Baik. Jadi, kita kau gini ke dia. Ada apa lah. Ada wajib segera. Okey, untuk orang tersebut. Tapi sebenarnya dalam fatwa, kita kena fatwa pandangan mu'tamad. Itu pada asalnya. Cuma nak kamu ada pandangan yang kedua. Jadi kalau ada orang kata tak wajib segera, okey, memang ada pandangan hak yang kedua. Ada kata boleh kau mayang sunat. Okey, itu ada pandangan yang kedua. Baik. Pandangan yang kedua boleh tengok dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin. Ada sebut permasalahan ni. Katanya wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu 'ala al-hadirati allati la yakhafu fawtaha. Disunatkan tertibnya al-fa'id. Maksud dia kalau misalnya dia tinggal 5 sembahyang, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dia tidur bawah basah, tiba-tiba jatuh nyor. Pong, kena atas kepala dia. Tidur sehari semalam tu, tak bangun-bangun. Tidur sehari semalam. Dia ada jenis orang hak yang kuat tidur. Allah kuat tidur. Tidur semua. Dah tidur kok. Dah sedar dah, dia akan nak gerak. Lepas bong dah sedar. Jenis kuat tidur. Jadi, sampai ke sehari semalam tidur. Bangun-bangun. Monyoh muka. Nak pergi bayar Jumaat masjid. Dari bangun tengah hari, nak pergi bayar Jumaat. Dia kata, wah ni pula tak ada orang bayar Jumaat ni. Kau teruk dah. Kat PKP ni apabila buka sembahyang Jumaat, pakat nak mari. Tanya dia, mana orang pakat nak mari Jumaat dengan Tok Imam awak dah buat Jumaat? Ke sambung pula PKP kita? Contoh lah. Ni kita dah lagi Jumaat ni contoh je Jumaat mana mau hari Sabtu? Hari Jumaat dia. Hari Sabtu dah. Sodoh lah. Lah rupanya tidur sehari semalam. Contoh je kan. Maka dah sehari semalam 5 sembahyang tinggal. Maka masa dia nak qada tu sunat tertib. Dia tinggal sembahyang dia mula-mula. Hak mula-mula tu hak dia buat. Lepas tu lepas 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kalau dia tak mau tertib pun, tak ada masalah. Buat awak banyak dulu, awak sikit ke diam. Sebuah ke diam. Buat awak banyak dulu. Ada orang suka buat gitu, awak berat-berat dulu. Awak ringan ke diam. Ada orang suka buat ringan-ringan dulu, awak berat ke diam. Ada sama orang. Okey, sunat tertib. Jadi bermakna
Tartib bukan hukum dia adalah bukan hukum dia wajib. Bukan tartib bukan wajib. Wa taqdimuhu 'ala al-hadirah, dan sunat mendahulukannya al-faid di atas sembahyang yang hadir. Allati la yakhafu fautaha, yang tidak bimbang ia akan luputnya. Tidak bimbang luputnya al-hadirah. Maksud dia, sekarang ni dia ada qada subuh. Lepas tu nak sembahyang zuhur. Hak comel, qada dia subuh. Dahulukan sembahyang luput di atas sembahyang hak yang hadirah. Hak yang hadir. Hak yang hadir tidak sembahyang yang hadirah. Sembahyang zuhur tu lah sebab dia masuk dalam waktu zuhur. Jelas tak? Tapi syarat tidak bimbang luput ni. Kalau bimbang luput, kena sembahyang hadirah dulu. Kalau tebang dia sembahyang qada, jadi bermakna sembahyang zuhur dia kena sembahyang luar waktu. Nampak? Sebab dia bangun, dia sedar-sedar. Kat asar dah. Kat asar dah. Sebab dia duduk pada musim sejuk. Dia musim sejuk, kalau negara 4 musim sejuk. Siang hari pendek, malam panjang. Siang hari pendek, malam panjang. Jadi dia kena malam dia tak tidur. Dia tidur siang hari. Jadi dia tidur, pas subuh dia tidur, bangun-bangun kat asar. Bangun-bangun kat asar. Jadi bangun tinggal 10 minit lagi. Dia pun ambil wuduk pun semua sekali. Kalau dia qada dulu subuh, tidur pas subuh. Lepas tu sebelum subuh lah. Dia tidur sebelum subuh lah. Sebelum subuh dia tidur. Lepas tu subuh tinggal. Zuhur, hujung waktu. Gitu contoh gitu. Jadi bangun tinggal 10 minit lagi. Ambil wuduk tinggal 7 minit. Kalau dia sembahyang subuh dulu, bermakna sembahyang zuhur lagi kena buat separuh dalam waktu, separuh dua waktu. Maka ketika tu tak boleh lah. Ada sunat lah. Bukan tak boleh, tak sunat lah. Dia mendahulukan sembahyang yang luput. Bahkan mesti dia kena sembahyang hadirah dulu. Okay, jelas tak? Katanya wa tukrahus salatu 'inda al-istiwa, dan makruh sembahyang ketika istiwa. Istiwa ni benda muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiwa ni ketika matahari duduk atas pada. Okey, ni kita nak masuk dalam perbincangan baru, iaitu perbincangan berkenaan dengan waktu-waktu yang diharamkan sembahyang. Di sana ada 5 waktu yang diharamkan sembahyang. Ni kita akan bincang insya-Allah. Jadi kita akan sambung balik pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Sebab kalau kita baca takut dah nak habis, kita dah berhenti di stesen molek. Ni stesen molek dah bus stop molek dah jadi kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yes. Dengar suara saya tak? Dengar? Ya. Dengar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kelas pada malam ni. Dan insyaAllah ada beberapa pengumuman untuk saya siarkan pada malam ni berkaitan dengan program yang akan diadakan di peringkat Duat Kuala Nerus. Yang pertama, Klinik Al-Fatihah. Klinik Al-Fatihah yang telah berjalan pun sesi yang pertama, ni sesi yang kedua pada 27 Jun. Pada 27 Jun hari Ahad minggu depan. Dan sesi ni sesi tertutup. Akan ada bacaan Fatihah secara praktikal dengan Al-Fadhil Prof. Madya Dr. Nur Hafizi Yusof, Timbalan Pengarah Pusat Islam Yuniza. Dan muslimin muslimat yang berminat
boleh berdaftar. Dan yang kedua, program Fiqh Korban dan Akikah bersama dengan Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah bin Haji Hussein dengan Ustaz Usamah juga. Pada setiap hari Rabu, start esok sehingga 14 Julai, setiap hari Rabu pada pukul 9 malam. Pada pukul 9 malam di Akademi Duat Kuala Nerus. Boleh saksikan siaran langsung di Akademi Duat Kuala Nerus. Yang ni pakai kitab ke Ustaz? Oh ni Allah Rabbi, kita tanya Ustaz Mang, nanti kita ambil bincang Ustaz Mang dulu. Okey, baik Ustaz. Okey. InsyaAllah Kita bincang pihak penganjur apa, insyaAllah kita bincang pihak penganjur kan. Okey, baik. Okey, insyaAllah muslimin muslimat dijemput untuk bersama dengan siaran langsung bersama untuk pengajian Fiqh Korban dan Akikah tingkat Kuala Nerus. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan moga-moga kelas pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita terus istiqamah mengikuti kelas Telaki Kitab online bersama Da'i bin Buluh Gading. Jadi tanpa lengah masa lagi, saya menutup majlis pada malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada muslimin muslimat yang hadir pada malam ni. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.